Okay, hi, Assalamualaikum. Alright, hari ni kita akan sambung lesson 4, Identities for Double Angle. Before ni kita dah cover lesson 1, 2 and 3. Okay, jadi kita sambung lesson 4 lah. Okay. Macam saya pernah cerita sebelum ni, tajuk bab ni, trigonometric function, kita akan jumpa banyak identities. Jadi ini boleh kata hampir semualah. Lepas habis ni kita akan jumpa yang perlu kita tahu. So still don't worry, because identities ni semua diberi pada SPM nanti. Jadi kita akan check lah formula pada kat muka depan yang dia akan diberi, yang di kotak-kotakkan ni. Okay. So lesson 4 ni fokus kepada double angle. Apa maksud double angle tu? Okay, double angle ni bermaksud, kalau kamu tengok pada akhirnya sekali, kamu akan jumpa 2A, 2A, 2A. Itu maksudnya double lah. Maknanya A tu 2 kali. A tambah A jadi 2A. Okay. Yang diberi masa SPM adalah yang dalam setiap box ni. Okay, setiap dalam box ni. Baguslah untuk kamu tahu step daripada mana kamu dapat formula-formula tu. Okay. So, kita pergi kepada formula compound angles. Before ni kita dah pergi compound angle kan. Compound angle untuk sin apa? Saya copy sekejap. Okay, this one ni compound angle yang hari tu. Okay. Copy. Sorry ya kalau pening. Okay. Okay. Yang ni kan kata double angle tadi, macam saya cakap, macam sin 2A. So double. So 2A ni asalnya dari mana? Sin A tambah A. Okay. Kalau kita guna compound angle, sin A plus A. Sorry, saya buat kat bawah ni. So equal sin A cos pun A. So plus is plus. And then cos A sin A. Okay. Sin darab cos. Sin darab cos dengan cos darab sin sama tak? Sama ya. Jadi dia akan dapat 2 sin A cos A. So ini akan jadi sin 2A. So dapatlah formula kita yang pertama, identity kita yang pertama. So ini yang pertama. Faham tak? Yang ini tadi samalah macam X kali Y tambah Y kali X. Kan sama XY jumpa YX. So sama dengan 2 XY. So dapat 2 sin A cos A. Okay, saya harap awak tak pening lah. Dapat dari mana? And then next kita pergi kepada cos. Okay. Cos double angle maknanya cos 2A. So 2A ni datang dari tu A plus A. Sama juga kita gunakan compound angle. So bila kita masukkan dalam formula yang nombor 2 ni, dia akan jadi cos A jugalah untuk B, sebab B kita pun A, minus sin A. So kita akan dapat cos square A minus sin square A. So sini adalah cos 2A. Ini formula kita number 2. Okay. But before that, kita juga tahu identity yang pertama hari tu kita belajar. Sin square A plus cos square A is equal to 1. Ni kita kena flashback balik lah. Okay. So, kalau saya jadikan sin square A sebagai form, sebagai subjek. So, 1 minus cos square A. Okay. Kalau saya masukkan ke dalam tu, saya kecilkan sikit. Okay. Kalau saya masukkan ke dalam yang kita punya hasil ni tadi, kamu akan dapat cos square A minus sin square A adalah 1 minus cos square A. So bila you expand the bracket, you akan dapat cos square A minus 1 plus
cos square A. Jadi cos square A plus cos square A, cos square A, so kita dapat 2 cos square A minus 1. That's why formula ada details kan. Yang ini sama juga dengan 2 cos square A minus 1. Faham tak? Saya padam balik. Okey. Okey. Kalau daripada sini tadi, saya jadikan cos yang kat depan. So, cos square A is equal 1 minus sin square A. So, kalau saya masukkan ni, so 1 minus sin square A minus sin square A equal 1 minus 2 sin square A. So, sini pun sama, sin square A. Jadi untuk cos 2A, okay, dia special sikit. Dia boleh jadi 3 benda. First, kita ada in term of cos and sin. So, cos square A minus sin square A. Ataupun in term of cos saja. So, tu cos square A minus 1. And then 1 minus sin square A. Jadi, mesti kamu nak tahu, kita nak guna yang mana satu. Nak guna yang mana-mana pun boleh. Depends kepada soalan. Semua pun sama. Tapi depend pada soalan. Contohlah dia bagi soalan, dia tak bagi nilai sin, tapi dia bagi nilai cos. Jadi kamu nak guna yang mana? Kita ambil yang ni lah. Kalau ada, ataupun dia bagi dua-dua, kamu nak guna yang mana? Dua-dua tak kisah. Kamu nak guna yang second ni boleh, yang first boleh, yang third pun boleh. So depends. Apa yang membantu kamu? Alright, yang ketiga. Ketiga adalah tangent tangent. So tangent saya buat kat sini. So tangent 2A. Kalau double angle mesti ada 2 kat depan. So tangent 2A bersamaan A plus A. Sama, kita gunakan formula yang ketiga from compound angle identities. So is equal tangent A plus tangent A over 1 minus tangent A darab dengan tangent A. So when you simplify, you akan dapat 2 tangent A over 1 minus tangent square A. So ini adalah tangent 2A. Okay, so inilah formula kita yang kamu kena tahu. Kamu kena tahu bahawa identity ni ada, wujud. Okay. Okay, kita terus pergi pada example. Bila masa kita nak guna Okay, kita tengok example. Example 1. Example 1 page 9 Example 1. Okay. Dia kata number 1, without using table or calculator, find the value of 2 minus 4 sin square 15 degree. Okay, 15 degree ni dia, sebab dia tak boleh guna ni without using calculator ataupun table. Okay, without using calculator or table, find the value of A yang dia beri tu. 2 minus 4 sin square 15 degree. So, bila dia kata without using calculator, kamu tak boleh guna calculator lah. Jawapan dia mesti dalam nombor, macam mana nak cakap? Kalau macam square root tu, sepatutnya dia tak boleh simplify kan. Tak boleh lah bagi titik perpuluhan 1.7 ke apa something. So, you kena bagi dalam square root tu. Tapi kalau guna kalkulator putih tu, saya rasa tak ada masalah kot. Nanti you explore. Okay, kat sini nak tunjuk kita nak guna identities dulu. Identities yang kita dah buktikan tadi. Untuk sin 2A sama dengan ini, cos 2A dan tangent 2A. Jadi untuk yang ini, case ni, 2 minus 4 sin square 15. Okay, kalau kita tengok ada berapa term. Kalau saya akan tengok berapa term dulu. And then ada tak orang kata coefficient yang kita boleh factorizekan dulu. Kita tengok kat sini ada kan 2 dengan 4. So kita keluarkan
2. So kat dalam tinggal 1 minus 2 sin square 15. Okay, kalau kamu tengok kita punya function sekarang ni, dia mirip-mirip dengan identities yang mana? 1 minus 2 sin square, 1 minus 2. Yang ni kan, iaitu cos 2a sama dengan cos 2a sama dengan 1 minus 2 sin a. So kalau kita gantikan ini dengan 15, kita akan 1 minus 2 sin 15. Jadi a ni pun kita kena ganti dengan 15. So cos 2 times 15 cos 30. So kita boleh gantikan kat sini. 2 cos 30. Okay. Cos 30 sama dengan square root 3 over 2. Macam mana nak tahu square root 3 over 2 ni? Kita dah buat sebelum ni, iaitu special angle. So ni boleh simplify, yang tinggal. So the answer is square root 3. Okay, kita tengok yang B. B, soalan dia 4 sin 75 cos 75 sama dengan apa? Kalau ni actually sin angle yang sama. Sin 75 cos 75 mirip dengan identities yang mana? Yang ni kan, yang first. Yang ni sin A, cos pun A, angle yang sama, tapi dia depan ni 2, dia punya coefficient. So kita jadikan dia 2 dulu. So 2 sin, bila keluarkan 2 dalam ada 2, sin 75 cos 75. So tadi kita punya double angle form identities adalah sin 2A is equal to sin A cos A. Okay. Jangan risau kalau tak ingat, sebab ini semua diberi dalam SPM, formula kat depan. So 2 times sin 2A. A kita sekarang berapa? A kita adalah 75. So masukkan sini 75. 2 kali 75. So sin 150. Okay, sin 150 sama juga dengan berapa? Ni kan 150 kat sini. So base angle dia 30. So sini pun base angle 30. So actually 2 sin 150 sama juga dengan 2 sin 30. Since quadrant 2 adalah rumah sin, yang ini rumah all. So dua-dua positif, tak merubah jawapan. So kita boleh terus gantikan sebagai sin 30. So sin 30 bersamaan 0.5. So 2 garap 0.5 sama dengan 1. Okay, so far okay? Okay, kita pergi kepada example tu. Example tu, it is given that theta is an obtuse. Okay, kita keluarkan perkara-perkara penting kepada soalan. Theta is an obtuse angle, and given also cos theta is equal negative 5 over 13. Without using table or calculator, find the value of sin theta. Okay, dia suruh find. So A dulu, sin theta. Okay, bila dapat soalan macam ni, apa yang first kena buat adalah kamu sketch the diagram dulu. So bila kata obtuse angle, mestilah dia punya theta ni lebih daripada 90, kecil daripada 180. So berada di kuadran mana ni? Kuadran 2. So kita lukislah kuadran 2. So
So kat sini. Obtuse. So theta kita kat sini. Cos theta 5/3. So dia adalah K. So adjacent over hypotenuse. So adjacent dia berapa? -5. So sini adalah -5. Hypotenuse dia adalah 13. So opposite dia 12. Teorem Pythagoras lah yang biasa tu. So dia katanya sin theta. So sin theta boleh cari terus lah. Sin theta adalah opposite over hypotenuse. So ni direct from diagram. So dapatlah 12/13. Untuk soalan B dia tanya sin 2 theta. Okey, bila dah 2 theta kita guna double angle. So double angle identity dia adalah sin 2 theta is equal to sin theta times dengan cos theta. Ni sama yang tadi ni Yang kedua tadi sama So kita just insert the value. Sin theta adalah kita dapat kat atas tadi. So 12/13. Cos theta diberi iaitu -5/13. Simplify darab atas darab bawah. -1/0/169. Kalau boleh permudahkan, you boleh permudahkan. And then soalan yang ketiga. Dia tak pakai, actually dia tak pakai ni, saya tak perasan. Dia pakai nama Roman. So 1, 2, and then yang ketiga. Yang ketiga soalan dia tanya cos 2 theta. Cos 2 theta kita boleh pilih mana-mana formula antara 3 ni. Tak kisah. Okay, tak kisah. Jadi kita nak guna yang mana? Okay, let's say kita ambil yang last sekali 1 minus 2. 1 minus 2 sin square theta. So 1 minus 2 sin adalah 12/13 square. So 1 minus 2 times dengan 144/169. So kamu akan dapat, suppose your answer 119/169. Okay, dalam modul dia tunjuk semua formula, semua identity. Nak guna mana-mana pun okey. Okay, jadi dalam exam tak payahlah buat semua, pilih salah satu je. Jadi jawapan betul kira tak ada salah. Alright je. So yang keempat dia tanya tangent theta. Tangent theta sama, tengok diagram pun boleh. Diagram apa? Tangent theta toa, opposite kita adalah 12 over adjacent. So 12/-5. So -12/5. Okay, betul. And then yang kelima, tangent to theta. Tangent to theta, apa formulanya tadi? 2 tangent theta over 1 minus tangent square theta. So just masukkan nilai 2 tangent theta -12/5 over 1 minus -12/5 square. So your answer, suppose your answer is 120/119. Tekan calculator saja. Cuma make sure tekan calculator jangan salah lah. Okay, ini example 2. Oh, ada lagi satu. Lagi satu soalan dia tanya. Soalan yang last sekali, soalan yang ke-6, sin 3 theta. Okay. Bila macam ni, kamu boleh pecahkan dia. Macam ni. Sin theta plus 2 theta. Okay, theta plus 2 theta dapat 3 theta semula kan. Jadi kita boleh guna formula compound angle. So compound angle formula dia apa?
Yang ni kan, compound angle. Yang first, yang atas ni. So A kita adalah theta, B kita adalah 2 theta. Okay, kita guna yang ni. Nak copy pun boleh supaya nampak. Copy. Okay, so A kita theta, B kita 2 theta. So kita masukkan sin theta cos 2 theta plus cos theta sin 2 theta. Sin theta kita dah cari tadi dekat soalan yang pertama, iaitu 12/13 cos 2 theta. Cos 2 theta yang ini tadi. Yang ni. Okay. Okay, masukkan dia. Cos theta dia beri pada soalan tadi, iaitu negatif 5/13. Sin 2 theta yang ni negatif 120/169. Okey, selebihnya boleh guna kalkulator saja. Tekan. Janji jangan salah tekan. So suppose you answer 828 over 2197. So that's all. Okay, example 3 lebih kurang example 2. Saya nak kamu explore sendiri. Next saya akan tunjuk example 4 terus. Example 4. Okay, soalan dia tanya solve the following equation. 4x is between 0 and 360. Bila dia kata solve, jadi you need to find the value of x. Angle x tu berapa. So given equation, first equation is 8 sin x cos x equal 3. Okay, bila nampak soalan macam ni, sin x cos x tu mesti guna identity yang first tu. Identity yang ini. Yang nombor 1 di sini, yang ini. Sin 2a sama dengan, okey, sekejap saya copy yang ni. Saya copy. Oops, letak ni. Okay, tak apa. Letak tepi. Buat rujukan kecil je. Okay. So, sin x cos x memang ini sajalah. Yang ini je lah. Okay, jadi nak jadikan 2 kat depan. So, kita keluarkan 4. So, yang kat luar ni jadi 2 sin x cos x equal 3. So, 2 sin x cos x sama juga dengan sin 2x. Angle kita sin 2x sekarang. So, 4 ni saya boleh buat ke kanan. So, jadi 3/4. So, sin 2x sama dengan 0.75. So, kita jumpa 2x ni sebagai dia punya base angle. Base angle, so 2x sama dengan inverse of sin 0.75. Ini boleh tekan kalkulator. So, you akan dapat sepatutnya kat sini 48 degree 35 minit. Okay, bila kita sketch kita punya quadrant. So, oleh kerana sin positif, so dia berada di kuadran pertama dan juga kuadran kedua. So, theta yang pertama kat sini adalah 48 degree 3. Ini pun sama lah. Theta yang sama. So, tapi nilai dia beza. So, 2x yang pertama kuadran 1 iaitu 48 degree 35 minit. Kuadran 2 180.
180 tolak 48 degree 30 minit tadi. So, you akan dapat 131 degree 25 minit. Okay, kalau kamu tolak ni, kamu akan dapat 131 degree 24 minit 34 saat. Dia tak ada tanda ni. Sekejap. Saat. Bila ini lebih 30, kamu kena tambah 1. So bila kita run off tu dia jadi 131 degree 25 minit. So dapat 131 degree 25 minit. Okay, back to lesson 1. Bila kita kat sini 2x, maksudnya apa? 2 complete turn. Jadi turn yang pertama, kita akan jumpa, tengok yang kuning saya ni. Jumpa first angle kat sini, quadrant 1 and then quadrant 2. Tu yang bagi jawapan 48 degree dengan 131 degree. And then ni baru satu complete turn. Dia ada satu complete turn. Jadi dia sambung turn yang kedua. Start from here, dia sambung lagi. So maknanya kita tambah dengan 360. So 360 tambah 48 degree 35 minit. So kamu akan dapat 408 degree 35 minit. Ini lagi satu. Dia turn lagi satu, main 360 tambah 131 degree 25 minit. So you akan dapat 491 degree 25 minit. Okay, yang ni tak selesai lagi sebab kita baru dapat jawapan untuk 2x saja. Sekarang bila dia kata solve the following equation, kamu hanya kena cari nilai x1 saja. So bila sini nak jadikan x, kamu kena bahagi dengan 2. So sini semua pun kena bahagi dengan 2. Each of the angle kena bagi 2. So we'll give you the answer. X is equal 24 degree 18 minutes, 65 degree 43 minute, 204 degree 18 minutes, and 245 degree 43 minute. Okay, siap. Saya harap kamu faham lah dia punya flow. Sebab tu saya kata lesson 1 sangat penting. Iaitu lesson 1 ni start balik yang kat sini kan. Ni lesson 1 kan. Yang atas ni kita tambah identiti sikit je. Tapi yang bawah ni semua adalah pengetahuan dalam lesson 1, lesson 2. Kena tahu dia punya quadrant, dia punya base angle, and then baru you dapat senaraikan angle dengan betul. Bila kata ada 2x, mesti ada 4 nilai. So 1, 2, 3, 4. Kalau 3x berapa? Yes, sepatutnya ada 6 lah. Sebabnya macam ni. Dia rotate 1, 2, and then ni 1 cukup. And then rotate yang kedua 3, 4. Dia rotate lagi sekali 5, 6. Sebab tu dia jumpa 6 angle. Alright, so far okay, ada soalan tak? Kalau ada soalan nanti kita bincang, okay? Okay, saya tunjuk example last sekali. Tak jumpa. Okay, saya tunjuk cara kasar saja ya, sebab ada dalam modul dah. So, soalan dia bagi yang B, cos 2x is equal 1 minus 3 cos x. Okay, macam mana ni? Kiri kanan ada cos. So, bila kita kat sini, okay, hint dia macam ni. Bila kat sini double and then dia single. Okay, yang single biarkan single. Kita tengok yang double ni kita kena jadikan single. Oleh kerana kat sini cos, kita guna yang formula ada cos. So, kita ambil yang ni. So, 2 cos square x minus 1. 2 cos square x minus 1 equal 1 minus 3 cos x. Okay. Even dia ada cos 2 kat sini, ini still single angle sebab angle dia 1x. So, kita nak mudahkan kita untuk mencari jawapan, biarkan semua dalam single angle. So, from double kita convert kepada single. So, from here kita selesaikan 2 cos square x minus 1. And then yang sebelah sini kita bawa ke sana. So, minus 1 plus 3 cos x equal to 0. So,
So 2 cos square x plus 3 cos x minus 2 equal to 0. Tadi sampai sini, apa yang kita kena buat? Before ni saya ada cakap, kita kena treat dia macam quadratic function, quadratic equation. Let's say saya letkan cos x sama dengan apa ya? Sama dengan star. Saja buat star. Star. So, kalau saya gantikan 2 star kuasa 2 plus 3 star minus 2 equal to 0. Dalam exam jangan jawab star. Saya saja je bubuh star. Bagi macam ceria sikit kita punya kertas ni. Jadi kita guna kalkulator saja. Tekan kalkulator. Kalau tak sempat nak berfikir macam mana nak buat cross multiply lah apalah untuk factorize. So, bila you factorize, suppose you akan dapat 2 star minus 1 cos star plus 2 equal to 0. Okay. Bila kita gantikan, kita akan dapat 2 cos x minus 1 and then cos x plus 2 equal to 0. So, ni sama dengan kosong. So, cos x is equal 1/2. Yang ini cos x equal negative 2. So, kita tengok nilai ni. Boleh ke cos x equal negative 2? Tak boleh, impossible. Nilai cos paling kecil adalah negative 1, paling besar adalah 1. Jadi kalau lebih daripada range tu, dikira impossible. Jadi kira macam undefined lah, kita reject. Okay. Saya nak ingatkan yang saya buat star-star ni jangan buat dalam exam. Jadi yang ini kamu boleh padam macam ni. Kita boleh padam. Kita ambil yang biru saja, Yang biru yang wajib kamu tunjuk. Okay. So bila yang ini dah rejected ke lebih kurang lah, boleh. Matematik janji faham, okey. And then kita ambil yang sini sajalah. So, cos x equal half. Yang ni special angle sudah. Dia positif. So, positif kuadran mana? Kuadran mana untuk cos? Add sugar to coffee. So, cos dia positif adalah di kuadran 1 dengan kuadran 4. So, bila kita inversekan, x sama dengan inverse cos 0.5, kita akan dapat x sama dengan 60 darjah. Jadi kat sini 60, sini pun 60. So kuadran 4 dia apa? Angle dia? Ya, kita akan dapat 300 sebab 360 tolak 60. So dia akan dapat 300. Alright, cukup 2 angle sebab dia single saja 1x. 2 angle cukup. So far ada soalan ke? Okay, kalau ada soalan boleh tanya saya. Kita bincang dalam kelas, dalam grup WhatsApp ke, dalam Telegram. Atau boleh komen juga dekat YouTube terus. Kalau saya perasan nanti saya reply. Okay, saya harap kamu faham. Dan untuk lesson 4, good luck. Selamat memahami. Selamat buat exercise 4. Saya ada student yang bukan daripada Indonesia Arau. Jadi siapa yang nak buat exercise, so ni number 1. Awak boleh pause nanti and then boleh copy. And then ni exercise 2, 3, 4, 5. Student-student saya tolong buat ya semua. Wajib macam biasa. Tak banyak pun, 5 soalan je. Tak masuk anak-anak dia. Itu berapa soalan je. Senang semua untuk pemahaman awak. Okay, ni jawapan dia.
Okay, boleh copy dan buat dalam buku latihan masing-masing. Nanti saya akan check lah. Terima kasih atas kerjasama. Jumpa lagi di lesson 5, 6 and 7. Kita ada 3 lesson lagi untuk habis tajuk ni. Saya yakin kita boleh habis minggu ni. Okay, good luck semua. Assalamualaikum.